Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 17 Januari bersama saya Adia Kemal Syahrum dan berikut tajuk utama malam ini. Duit bantuan awal persekolahan dirompak, polis siasat jika ada unsur penglibatan orang dalam. Juga duit kerajaan bocor hingga 4 bilion ringgit. Seorang guru besar kehilangan wang bantuan awal persekolahan berjumlah RM109,000 selepas diarikan individu yang memecah tingkap kenderaannya di Semenyih. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Muhammad Zaid Hassan berkata pihaknya menerima laporan kejadian berkenaan pada 12.17 tengah hari daripada lelaki berusia 50 tahun itu. Siasatan awal polis mendapati mangsa telah mengeluarkan wang berkenaan daripada sebuah bank di Kampung Baru Semenyih kira-kira 10 pagi dan memasukkannya di dalam sebuah beg mangsa, kemudian meletakkan beg berkenaan di tempat duduk penumpang di hadapan keretanya. Muhammad Zaid berkata mangsa yang bertugas di sebuah sekolah rendah di Semenyih kemudian meninggalkan keretanya dan pergi ke kedai makan untuk membeli minuman. Namun, sekembalinya ke kereta, mangsa mendapati tingkap di bahagian kanan penumpang belakang telah dipecahkan dan beg yang berisi wang telah dicuri. Muhammad Zaid berkata usaha mengesan suspek sedang giat dijalankan dan kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan dan individu yang mempunyai maklumat mengenai kejadian itu boleh menghubungi Balai Polis berhampiran. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kajang ACP Muhammad Zaid Hassan berkata guru besar berkenaan memberi alasan sudah biasa mengambil wang bantuan itu tanpa polis pengiring dan pihaknya juga tidak pernah menerima permohonan polis pengiring daripada guru besar berusia 50 tahun itu untuk tujuan transaksi tersebut. Jelas Muhammad Zaid berdasarkan keterangan guru besar itu, mangsa yang berpengalaman 10 tahun mengendalikan transaksi pengeluaran wang tidak membuat sebarang permohonan polis pengiring dan sepanjang tempoh itu, mangsa tidak pernah mengalami situasi sedemikian. Muhammad Zaid berkata polis sudah selesai merakam keterangan beberapa individu termasuk guru besar terbabit bagi membantu siasatan termasuk mengenal pasti jika ada unsur-unsur kecuaian atau penglibatan orang dalam. Selain itu, beliau berkata polis juga akan meneliti rakaman kamera litar tertutup di lokasi kejadian bagi mengenal pasti individu yang keluar dan masuk dari bank berkenaan. Dalam pada itu, wujud pelanggaran prosedur operasi standard SOP dalam kes kehilangan wang bantuan awal persekolahan RM109,000 itu, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata untuk pengeluaran wang dalam jumlah yang banyak, guru besar sekolah berkenaan sepatutnya diiringi pihak polis ataupun guru lain. Kita ambil serius kenapa? Pertama, kehilangan ini melibatkan jumlah yang cukup besar. Kedua, SOP kewangan ini telah dilanggar. Ya, kita ada SOP yang cukup ketat bahawa lebih daripada 10,000 mestilah ada eskort. Ini kan pula satu jumlah yang cukup besar. Jelasnya, sebarang tindakan terhadap guru besar itu akan ditentukan pihak polis dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor sebaik siasatan selesai. Mengulas mengenai wang yang hilang dan sepatutnya diagihkan kepada pelajar sekolah itu, hari ini Fadlina memberi jaminan hak mereka akan dikembalikan. Katanya setakat ini agihan bantuan awal persekolahan BAP ke sekolah-sekolah lain berjalan lancar dan agihan akan dibuat sehingga bulan Februari. Fadlina berkata demikian kepada media selepas lawatan kerja ke Sekolah Kebangsaan Cepur di Cemor hari ini. Jika dibenarkan membuat pengeluaran, lebih baik bersasar. Itu pandangan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Kewangan UiTM Melaka, Dr. Muhammad Idham Mat Razak terhadap permintaan pertubuhan aktivis rakyat pro-rakyat yang memohon kepada kerajaan untuk membenarkan tuntutan pengeluaran KWSP antara RM10,000 hingga RM30,000 secara one-off.
Menurut Dr. Muhammad Idham, ketika ini hampir 48% pencarum yang berumur di bawah 55 tahun mempunyai simpanan yang agak kritikal. Dengan pengeluaran KWSP secara menyeluruh dan tidak terkawal akan mengarah kepada perbelanjaan yang meningkat di dalam ekonomi. Justru ia akan menjurus kepada inflasi. Dan sekiranya dilihat secara lebih jauh, pengeluaran ini akan menyebabkan pengurangan simpanan, dan pengurangan simpanan akan menjurus atau mengarah kepada pengurangan pelaburan secara keseluruhan. Justru pengeluaran KWSP adalah perlu dibuat secara teliti dan berhati-hati dan bukannya secara menyeluruh. Tambah beliau, kerajaan perlu memikirkan bantuan yang lebih inklusif dan holistik bagi membantu golongan rentan berbanding memfokus pengeluaran KWSP. Sementara itu, orang ramai yang ditemui mempunyai pelbagai reaksi berkaitan pengeluaran KWSP buat masa ini. Bagi saya tak wajar lah sebab KWSP tu untuk simpanan masa tua lah. So untuk kita yang sekarang ni masih ada kudrat, tenaga, kuat boleh kerja, so better kita cari income sendiri and guna duit income tu untuk jana kita punya ni lah. Daripada kita guna simpanan untuk masa tua nanti sebab nanti dah tak boleh nak buat apa-apa kan. Pada pandangan saya lah kan, why not, okay, kepada yang memerlukan boleh je nak keluarkan. Itu pandangan saya lah. Tak ada masalah nak keluarkan ataupun tak nak keluarkan. Setiap benda bagi saya ada pro and cons lah. Sebab kalau kata tak wajar, bagi setengah pihak wajar sebab dia memerlukan. So bagi yang memerlukan tu mungkin wajar untuk dia. Cumanya kita kena ingat yang KWSP ni adalah wang simpanan kita untuk di hari tua. Untuk kita untuk kita menyimpan lah, untuk bersedia untuk masa akan datang. Kalau digunakan semuanya duit itu sekarang macam mana kan? Jadi itulah jawapan saya. Dia boleh jadi yes and no kepada yang memerlukan. Saya rasa tak wajar lah because benda tu adalah kita punya saving kan. So kalau kita keluar in between banyak kali dan masa kita dah tua kita tak ada pula nak untuk saving. So I rasa at this moment tak wajar lah. Ada wajar, ada yang tak wajar jugalah. Bagi yang memerlukan tu memang wajar. Tapi kita dah ada 2 kali dah pengeluaran sebelum ni kan. So apa kata kalau kita bantu juga kerajaan untuk pulihkan balik kerajaan kita punya ekonomi kita. So bagi saya ada wajar, ada yang tak wajar lah. Tapi untuk saya tak perlu dululah. Kita bantu kerajaan sama-sama. Kementerian Kewangan telah mengenal pasti kebocoran wang kerajaan antara 3 bilion hingga 4 bilion ringgit yang sepatutnya boleh diselamatkan. Menterinya yang juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa kebocoran dana itu telah diambil peluang oleh segelintir parti dan tokoh politik tertentu. Jadi sebab itu saya katakan kadang-kadang rasuah dalam penyalahgunaan kuasa ini dia sistemik. Yang atas 100 juta, yang bawah puluh ribu. Jadi ini bagaimana nak kita tangani suatu cabaran yang besar. Termasuklah kaedah. Saya bincang dengan Menteri Pertahanan, kaedah dan Ketua Utusan Angkatan Bersenjata pun ada untuk menentukan kaedah pembelian perolehan senjata yang lebih profesional. Biar urusan berkenaan baik udara atau laut atau darat mereka dipertanggungjawabkan mengusulkan jenis barangan yang terbaik dan kita runding antara kerajaan dan tanpa campur tangan daripada politik atau kepentingan peniaga. Beliau berkata demikian pada Majlis Dialog Belanjawan 2023 Membangun Malaysia Madani di Kementerian Kewangan di Putrajaya siang tadi. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan boleh menjimatkan sehingga 10 bilion ringgit daripada kebocoran itu jika ada kerjasama di kementerian penting berkenaan. Katanya daripada pengalamannya, kos isu banjir atau senjata dan sebagainya boleh dikurangkan sekiranya diserahkan kepada yang berupaya. Satu mayat yang dipotong 6 bahagian ditemui di tepi jalan kilometer 447 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara berhampiran persimpangan Rawang Selatan hari ini.
Sebahagian keratan tubuh mangsa disumbatkan ke dalam beg bagasi, manakala separuh bahagian badan ditemui di tepi jalan. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintenden Syafaatun Abu Bakar berkata pihaknya menerima panggilan daripada orang awam yang memaklumkan mengenai kejadian itu pada jam 11.45 pagi. Polis menemui keratan badan pinggang ke atas tanpa kepala di tepi jalan serta menemui satu bagasi berhampiran keratan badan. Identiti mayat dan jantina belum dikenal pasti, berikutan mayat tidak lengkap dan tiada dokumen pengenalan diri. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pemandu lori derita kanser kulit tahap 4. Bertemu kembali. Memfokuskan golongan B40. Itu antara inisiatif pembukaan 16 klinik amal percuma di seluruh negara. Usaha berkenaan bagi membantu golongan memerlukan tanpa mengira agama, bangsa dan warga negara. Pembukaan itu merupakan kerjasama antara Yayasan Amal Medicare YAM dan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM. Setakat ini, 2 klinik sudah dibuka iaitu di Jalan Ipoh Kuala Lumpur dan di Ipoh Perak. Manakala bagi 14 unit lagi akan dibuka secara berperingkat di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak dalam masa 2 tahun. Basically, it will be medical consultations. And of course, simple procedures. We have bilik rawatan yang kita dapat membuat pembedahan yang kecil. So this basically, the functionality will be similar to some of the general practice clinics. But of course, we will not cut corners. We will envisage to offer, best practice as far as medical service is concerned to the underprivileged patients. Beliau ditemui media selepas menghadiri majlis pelancaran klinik amal percuma yang dirasmikan Tunku Temenggung Kedah Tan Sri Tunku Puteri Intan Syafinas Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah yang juga pengerusi PBSM di Ibu Negara yang turut dihadiri Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad. Semua rakyat yang memerlukan yang bersetempat dapat masuk dan menerima perkhidmatan kesihatan secara percuma. Based on keperluan rather than nationality. Tapi kita harap 16 unit itu akan mencapai sasaran di kawasan-kawasan yang paling memerlukan. Kita cari lokasi yang ramai warga B40 dan sebagainya. Klinik Amal menyediakan pelbagai perkhidmatan perubatan termasuk merawat penyakit akut dan kronik, pemeriksaan darah, air kencing dan ECG, nasihat pemakaran serta vaksin. Orang ramai berpeluang untuk membuat pembedahan kecil termasuk IND, TNS, STO, penyikiran berdasing dan avulsi kuku. Klinik ini akan beroperasi pada Isnin hingga Sabtu bermula jam 9 pagi hingga 1 petang. Sebelum ini, seorang pemandu lori, Johari Said, menjadi tonggak keluarga dan tidak pernah kenal erti lelah untuk mencari rezeki bagi menyara keluarganya. Namun, segalanya berubah sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2 tahun lalu selepas dia disahkan menghidap kanser kulit. Kini kesan benjolan kanser di lehernya semakin membesar dan mengeluarkan darah dan nanah. Johari, 49 tahun, tinggal bersama isteri Nur Syakila Zainun, 40 tahun, bersama 3 anaknya di rumah bapa mertua di Kampung Baru, Batu Besar, Sik untuk memudahkannya dirawat. Menceritakan kembali, sebelum ini Johari sering mengalami pendarahan di dalam hidung serta sesak nafas dan kemudian timbul pula ketulan pada lehernya. Bimbang dengan ketulan yang semakin membesar dan tidak tahan dengan sakit yang seringkali menyerang, Johari ke Hospital Sungai Petani untuk pemeriksaan lanjut dan diminta untuk rujuk ke doktor pakar di Hospital Selayang.
Dia kemudiannya disahkan menghidap kanser kulit tahap 4 dan telah menjalani kemoterapi sebanyak 2 kali. Dia naik macam bisu. Dia naik macam bisu seketul. Dia keluar darah. Keliling. Mana kuping yang kena, tembok darah. Saya ingat 5 kali ada kot. Last kali selayang. Saya masuk hospital. Pasal sedih lah sebab kok nak urus semua memang kau tak mampu lah. Penderitaan keluarga ini mendapat perhatian aktivis masyarakat Natipah Abu yang hadir untuk menyalurkan sumbangan. Menurut Natipah, dia kagum melihat ketabahan pasangan ini dalam usaha membesarkan anak-anak mereka dengan kepayahan dilalui. Malah katanya, kos rawatan susulan Johari juga tinggi dan memerlukan ihsan orang ramai untuk membantu mereka. Kak tengok gambar tu pun kak dah rasa sedih dah lah kan sebab 2 orang sakit dalam satu keluarga, termasuk ketua keluarga kan. Lepas tu isteri pula tak kerja kan. Jadi tu yang bawa kak ke sini lah kan. Pertama kali kak sampai tu kak tengok keadaan Cik Johari tu kak rasa macam berat lah penanggungan dia sebab dia sakit, lepas tu ada anak sakit kan. Memang kalau orang lain kau tak tahulah sama ada boleh saya tabah Cik Johari ni sebab Kak Puan nampak Cik Johari ni sangat tabah lah kan. Jadi Kak Puan rasa macam kalau boleh nak masyarakat di luar sana sama-sama bantu apa yang patut lah kan, sebab perjalanan Kak Puan rasa jauh lagi lah kan, anak-anak masih kecil. Sesiapa yang ingin membantu boleh menyalurkan sumbangan ke akaun Bank Simpanan Nasional BSN Nur Syakila Zainun 1013 0290 0020 3710 atau menghubunginya di nombor 019 9828 746. Insiden tembak-menembak bayi antara yang maut. Bertemu kembali, laporan luar negara. Puluhan cedera dalam insiden sebuah kapal tangki minyak meletup di wilayah Samut Songkram, Thailand 9.17 pagi tadi. Kejadian turut mengakibatkan 8 pekerja hilang. Letupan boleh dirasai sejauh beberapa kilometer dan kebanyakan rumah di kawasan sekitar rosak selepas tingkap pecah semasa letupan berlaku. Difahamkan kapal tangki minyak Smooth C22 berlabuh di limbungan Sungai Meklong sebelum meletup secara tiba-tiba. Kapal tangki yang mempunyai kapasiti 6,500 tan itu sedang menjalani penyelenggaraan berkala di pelabuhan tersebut dan tangkinya kosong semasa kejadian. Pasukan Marin tempatan memaklumkan api berjaya dikawal sepenuhnya sejam selepas mereka menerima maklumat mengenai insiden. Punca kebakaran kini dalam siasatan.
Lebih 100 anggota bomba berusaha memadamkan kebakaran besar yang berlaku di utara Perancis. Difahamkan kejadian berlaku di sebuah rumah yang menyimpan ribuan bateri lithium. Api kemudian turut merebak dengan pantas ke gudang berhampiran yang dipercayai menyimpan kira-kira 70,000 tayar getah. Menurut media tempatan, lebih 8,000 bateri musnah dalam kebakaran tersebut. Pihak bomba dalam pada itu memaklumkan bahawa sebanyak 60 jentera digegaskan ke lokasi kejadian dan operasi memadamkan api mengambil masa berjam-jam. Dianggarkan kawasan seluas 12,000 meter persegi itu telah musnah dalam insiden terbabit. Punca kebakaran masih belum dikenal pasti dan orang awam telah dipindahkan dengan segera. Setakat ini, tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan pihak bomba turut memaklumkan bahawa asap kebakaran tersebut adalah tidak beracun. Seorang bayi berusia 6 bulan dan ibunya antara 6 yang maut dalam kejadian tembakan di Goshen, California. Dipercayai tembakan tersebut dilakukan oleh kumpulan kartel keganasan dan dadah. Menurut Syarif Daerah Tulare, Mike Bordeaux, bayi dan ibunya yang berusia 17 tahun maut selepas ditembak di bahagian kepala, manakala seorang lelaki wanita tua maut akibat ditembak ketika sedang tidur. Dalam pada itu, pihak polis tempatan percaya bahawa ibu dan bayi tersebut ditembak ketika cuba melarikan diri selepas menemui mayat di dalam parit di luar rumah mereka. Beberapa orang dilaporkan cedera dan salah seorang daripada mereka meninggal dunia semasa dikejarkan ke hospital. Manakala 2 orang selamat selepas bersembunyi di dalam rumah terbabit. Polis juga memaklumkan insiden tersebut bukanlah tembakan rambang, namun keluarga tersebut telah menjadi sasaran suspek. Lapan mayat mangsa nahas pesawat Yeti Airlines telah diserahkan kepada ahli keluarga hari ini, manakala 14 lagi mayat akan diserahkan selepas selesai bedah siasat. Dalam pada itu, 48 mayat telah dihantar ke Kathmandu untuk ujian DNA dan akan diserahkan kepada ahli keluarga selepas selesai. Suasana sedih menyelimungi kawasan sekitar hospital dengan kelihatan ahli keluarga menangis berpelukan selepas pekerja hospital memuatkan mayat yang dibungkus plastik ke dalam trak tentera. Trak tersebut kemudiannya bertolak ke lapangan terbang di mana mayat akan dibawa pulang ke ibu kota Kathmandu. Menurut polis tempatan, setakat ini 70 mayat telah ditemukan setakat hari ini. Pencarian bagi 2 lagi mayat diperluaskan kepada radius 2 hingga 3 km dengan menggunakan drone. Ahad lepas, penerbangan Yeti Airlines dengan 68 penumpang dan 4 anak kapal terjunam ke dalam curam berhampiran pusat bandar Pokhara. Kesemua penumpang termasuk 6 kanak-kanak dan 15 warga asing dipercayai meninggal dunia. Sekian untuk malam ini. Jangan lupa Berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrah.com untuk lagi kepuasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adi Akmal Syahrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.